ada satu kumpulan lagi. Bila masuk saja dalam kubur, yunam terus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini disebut di kalangan orang-orang kafir. Orang kafir bila dia mati hilang nikmat dunia. Tak ada dah nikmat yang dirasai. Allah balas segala kebaikan dia waktu mana dekat dengan sakarat. Katakanlah ada orang kafir yang dia pernah membuat kebaikan di atas dunia. Allah akan balas segala kebaikan dia sebelum kematian dia. Sebelum kematian dia Allah akan balas. Bila dia mati masuk dalam kubur, dia tak boleh lagi dakwa kepada Allah terhadap kebaikan yang pernah dilakukan di atas dunia dahulu. Yang ni cara yang dilakukan oleh Allah. Bila dia masuk saja dalam kubur, junam terus 7 tala bumi yang dia akan rasakan azab start daripada dia mula mati sampailah dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada kumpulan yang 3 yang jarang disebut. Yang malam ni saya nak sebut kumpulan yang 3 ni. Yang mulut masing-masing sebut qala rabbirji'un. Malaikat, bagilah peluang untuk saya kembali hidup di atas dunia. Kumpulan ketiga ni siapa? Dia orang Islam. Tapi dia mati dalam keadaan munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ataupun dia mati dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Ataupun dia tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Dia orang Islam. Sehingga kan mulut dia sebut, kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh. Amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Sampai malaikat tengking dia, jangan harap kamu boleh hidup balik. Jangan harap kamu hidup balik. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni dalam kubur sekejap lagi. Jangan ada yang meraung dalam kubur sekejap lagi. Meraung sebut pada malaikat, qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah saya nak hidup balik. Kenapa mereka mati demikian? Allah cerita dalam Al-Quran beberapa jenis orang yang mati. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Ni kumpulan yang pertama. Mati dalam keadaan buat zalim, zalimi anfusihim. Dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Macam mana orang buat zalim pada diri sendiri? Kita kata ada ke ustaz orang yang buat zalim pada diri sendiri? Sepah di kalangan kita orang buat zalim pada diri sendiri. Siapa buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dia tahu ada alim ulama di sekitar dia, dia tak belajar dengan alim ulama tersebut. Dia mati, dia buat zalim pada diri dia sendiri. Orang yang dia dengar azan, dia tak dengar, tak datang sembahyang berjemaah. Dia mati di saat mana dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia masuk dalam kubur, dia buat zalim pada dirinya sendiri. Orang yang buat khianat pada diri sendiri. Mati dalam keadaan, dalam poket dia ada nombor ekor. Mati dalam keadaan dia sedang menghina para alim ulama. Di tulisan-tulisan, komen-komen dia dalam Facebook penuh dengan cacian dan makian para alim ulama. Dia mati saat tersebut. Bila dia mati masuk dalam kubur, malaikat tanya pada dia, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya sentiasa sebut ni, jangan ada orang Islam di kawasan ni yang tak boleh baca Quran. Mati di saat mana tak boleh baca Quran. Zalim pada diri sendiri. Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya dia, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati dalam keadaan kamu tak boleh baca Quran? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Dia jawab, malaikat, saya orang lemah di atas dunia dahulu. Malaikat tanya balik pada dia, lemah macam mana lemah? Malaikat tanya balik pada dia, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tak berubah sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu? Mengapa kamu tak berubah dan hidup mati dalam keadaan tak boleh baca Quran? Saya biasa sebut ni, mati dalam keadaan buat maksiat pada Allah. Mati dalam keadaan yang dia meninggalkan salat. Mati dalam keadaan dia membuka aurat. Dia sedang buat dosa dalam hidup dia. Dia mati, malaikat tanya terus, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang lemah atas dunia.
Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Mengapa kamu tak berubah? Allah dah bagi dah peluang untuk berubah dalam hidup. Allah dah buat banyak kali dah peringatan. Allah bagi peringatan. Yang terakhir yang Allah bagi besar pada kita, Allah jadikan COVID. COVID itu di antara peringatan besar yang Allah jadi. Tak pernah kita semayang berjarak. Tiba-tiba dalam masa kita kena COVID, semayang berjarak. Tak pernah kita kena pakai face mask. Tapi dalam musim COVID, kita kena pakai face mask. Allah nak ajar apa? Kamu buat dosa. Kamu buat maksiat dalam hidup kamu. Allah tegur je. Ramai mana yang mati? Di bumi Malaysia ni yang mati 30,000 lebih. Ada satu kemuncak, satu saat mayat tu bergelimpangan. Di hospital Kelang tu, mayat sampai tak cukup. Nak diletak dalam, sampai kena bawa kontainer. Kontainer untuk nak kebumikan jenazah itu sendiri. Nak sebutnya gambaran ramainya orang mati. Tapi tak pernah nak mengambil pengajaran. Mengapa ramai di kalangan kita? Waktu mana masuk dalam kubur, malaikat tanya pada dia, kenapa kamu tak berubah dengan apa yang berlaku dalam hidup kamu? Fatuhajiru fiha. Diam, tak boleh jawab. Faulaika ma'wahum jahannam. Lalu di waktu tersebut malaikat sebut, Allah telah sediakan neraka jahannam untuk kamu. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan pada kamu. Ini kumpulan yang pertama. Ada kumpulan yang kedua. Kumpulan yang berani lawan syariat Allah. Yang tak semayang. Yang tak tutup aurat. Orang Islam. Dia bukan orang kafir, orang Islam. Tak bayar zakat. Lawan alim ulama. Nasihat-nasihat tak peduli. Quran pun tak nak baca. Tak nak dengar kuliah-kuliah. Malah halang orang buat kuliah. Ada di kalangan manusia yang dinamikan. Bila dia mati, Allah cerita dalam surah yang disebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mana kamu mula melupakan segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Ingat ya, siapa-siapa yang dia tak semayang tapi rezeki dia banyak. Siapa-siapa yang lawan para alim ulama tapi hidup dia sehat, segar-bugar dalam hidup dia. Jawatan dia lagi naik. Dia sebenarnya bukan diberi nikmat. Dia sedang diistidrajkan oleh Allah. Jangan ingat senang, jangan ingat selesa dalam hidup ini. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah sedang bagi. Allah sedang bagi pada kamu. Yang kamu nak tu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala pintu yang kamu ingin dalam hidup kamu tu, segala nikmat-nikmat yang kamu ingin rasa, kami bagi semua. Heran kita, dia tak semayang, tapi rezeki banyak. Dia tak puasa, tapi sihat. Dia tak tutup aurat, tapi jodoh ada. Kahwin cerai, ada je dalam hidup dia. Kita yang puas mandi bunga, tak jumpa-jumpa bunga. Yang dia pula berjumpa je memanjang, ada je jodoh dalam hidup. Rezeki pula banyak. Allah sedang buat apa? Allah sedang istidrajkan dia. Ingat ya, siapa-siapa yang kena istidraj ini, dia lawan para alim ulama. Dia tak dengar kata nasihat orang-orang saleh. Dia langgar je dalam hidup dia. Allah sedang istidrajkan dia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sampai bila? Hatta idza farihu bima utu. Sehingga dia rasa gembira sungguh dengan segala nikmat-nikmat yang dia dapat sebut. Akhaznahum baghtatan. Lalu Allah rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Dia masuk dalam kubur dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kubur tu dalam keadaan yang tergamam dia. Allah, mati aku. Mati aku. Mula-mula dia meraung. Malaikat, tolonglah bagi tahu kepada Allah, aku nak hidup balik. Aku nak hidup balik. Atas dunia ni beralasan. Atas dunia ni banyak alasan yang dia bagi. Macam-macam gaya alasan. Tak boleh, tak sesuai. Kita nak ikut syariat, tak boleh lagi. Sekarang masyarakat majmuk. Kita ni begini-begini. Masuk dalam kubur tersebut. Mula-mula dia sebut, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik.
Mula ulang dia nak hidup balik. Padahal sepanjang dia hidup atas dunia, dia dabik dada. Tengok orang semayang ajak pada aku tak ada apa-apa. Tengok orang baca doa untuk aku tak kena apa-apa. Tengok orang buat macam-macam gaya. Tu bukan tok lebay. Tu bukan ustaz-ustaz. Tu bukan, ni tu penunggang-penunggang agama disebut. Mulut sedap. Dia boleh kata semacam, tunggu kamu, tunggu saat kamu mati. Waktu mana kamu mati, kamu boleh tengok macam mana Allah lakukan pada diri kamu. Ni cara Allah jadikan demikian. Ni kumpulan yang kedua. Yang ketiga, yang sedang meraung dalam kubur nak hidup balik, Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103. Allah cerita, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut wahai Muhammad, ada di kalangan umat kamu bila dia mati masuk dalam kubur, akhsarina a'mala, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Masuk dia, letak je jenazah dalam kubur, tengok kanan, tengok kiri, datang belakang depan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut wahai Muhammad, ada umat kamu bila dia masuk dalam kubur, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Dia tak semayang ke? Dia semayang, tapi semayang dia tak diterima di sisi Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya, dia biarkan sepanjang dia hidup sesat, sepanjang dia hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka dia sedang buat amalan terbaik dalam hidup dia. Tapi ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Waktu mana dia sampai di akhirat Allah, tengok tak ada langsung amalan dia untuk ditimbang di sisi Allah, dan dia masuk dalam kubur, Allah tak ambil kira langsung semayang dia, puasa dia, zakat dia dan sebagainya. Allahu akbar. Tuan-tuan jangan main-main tuan-tuan. Yang ni kebanyakan orang kita kena. Punca apa? Jadi demikian. Punca tak jaga 3 perkara. Alim ulama sebut 3 perkara yang dia tak jaga, yang jadi kosong amalan. Yang pertama, tak jaga hati dia untuk mengukuh dengan Islam. Patutnya hidup kita ni, semakin kita tua, semakin hati kita kuat yakin dengan Islam. Semakin hidup kita, semakin bertambah umur kita, semakin hati kita ni bersih dengan Islam. Jangan percaya dengan nasionalis. Dia menipu kita ya tuan-tuan. Jangan percaya dengan komunis. Dia menipu kita ya. Jangan percaya dengan liberalis. Jangan terlibat dengan fahaman sekularis. Jangan termasuk dalam izm-izm yang sedang dibawa oleh barat ini, masuk dan merasuk dalam tubuh badan orang Islam sekarang. Yang kita kena yakin hidup kita ni hanya dengan Islam. Yakin. Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati itu kamu betul-betul Islam. Ni ada orang kita dia boleh sebut. Dia boleh sebut dalam hidup dia, saya dalam bab ekonomi saya boleh terima Islam. Dalam bab nikah kahwin saya boleh terima Islam. Tapi dalam bab politik saya tak boleh terima politik Islam. Ini bahaya. Kepahaman yang bahaya dalam hidup. Dalam hidup kita ni, semua kehidupan kita ni dengan Islam. Politik, hiburan, sosial, segala apa benda dalam hidup kita, jangan tinggal Islam. Jangan tinggal Islam. Siapa yang meletakkan pengasingan dalam hidup dia, keyakinan dia, saya percaya Islam ni hanya dalam bab semayang saja. Saya terima Islam dalam bab puasa, zakat dan nikah kahwin saja. Selain daripada itu, saya tak boleh terima Islam. Dia telah memecahkan yang disebutkan dengan keyakinan hidup dia terhadap agama Allah. Yang orang ni, bila dekat nak meninggal dunia, syaitan akan ganggu dia. Syaitan akan sebut, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Abah. Abah dia menyamar menjadi arwah ayah dia. Dia sebut, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Abah mati dalam Yahudi. Bila dia cuba mengucap juga, syaitan datang menyamar sebelah kiri dia. Rasulullah cerita, goyang buah dada dia. Ibu dia menyamar menjadi arwah ibu dia. Goyang buah dada dia. Anakku, dada ini pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Ummi.
mati bersama dengan mama. Mama mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Saya yakin syaitan kulim ni tuan-tuan, syaitan Kedah ni senang cerita, dia tak akan sebut mati dalam Yahudi. Orang Kedah tak peduli Yahudi. Orang kita tak peduli pun terhadap Kristian. Kita tak kenal pun. Tapi tunggu sekejap lagi. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, dia sebut. Padahal Allah dah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul Islam. Maknanya sepanjang kita hidup di atas dunia ni, jangan ada di kalangan kita teragak-agak dengan Islam. Jangan kita rasa Ustaz, saya ni bolehlah terima Islam dalam bab semayang je, tapi dalam bab lain takkan nak ikut Islam juga, sebut. Jangan demikian. Orang kita tak yakin dengan Islam. Yang ni menyebabkan kosong amalan dia. Kosong amalan menghadap depan Allah. Yang kedua, alim ulama sebut, kerana dia tak jaga ibadah dia dengan Allah. Ibadah apa yang kita tak jaga? Ia menyebabkan kosong amalan kita. Padahal kita dah semayang, padahal kita dah puasa, tiba-tiba kita tak jaga ibadah kita. Ibadah apa yang kita tak jaga? Yang pertama, tak jaganya akidah. Yang kedua, tak jaganya ibadah. Ibadah apa tak jaga? Ibadah yang paling besar tak jaga ialah ibadah solat. Solat, betul terang je kita ni semakin lama solat semakin khusyuk kah? Ataupun semakin lama solat semakin kendur dan kendur solat kita? Kita ni semakin lama solat semakin dekat dengan Allah kah? Ataupun semakin lama solat semakin jauh kita dengan Allah? Ramai mana orang kita tak rasa nikmat. Sejak daripada muda dia solat. Sejak daripada umur 18 tahun, 15 tahun, dia jaga solat. Cuba bilang dengan jari dia, berapa kali solat dia rasa nikmat sungguh dengan solat dia. Khusyuk sungguh dengan solat yang kita solat ini. Jaga sungguh solat kita. Dalam hidup kita, berapa kali kita menitik air mata? Waktu mana kita qiyam? Waktu mana kita sujud? Berapa kali basah tempat sujud kita? Berapa kali dalam hidup kita? Ni amalan. Jaga solat. Ayah-ayah, ibu-ibu, saya nak pesan sikit lagi. Kalau ayah-ayah dah ibu-ibu, dah umur 60 tahun ke atas, jaga solat tahajud malam. Solat tahajud, jangan tinggal. Walaupun 1 rakaat pada malam-malam hari yang kita lalui. Dalam bulan Ramadan, kita boleh jaga solat tarawih. Kenapa dalam bulan-bulan lain, kita tak boleh jaga solat tahajud malam? Solat tarawih itu satu latihan untuk kita jaga yang disebut dengan solat malam. Allah dia nak suruh kita jaga solat malam dalam bulan Ramadan. Allah jadikan solat tarawih. Rajin orang kita tarawih sampai berkelahi nak buat 8 ke 20, 8 ke 20 sampai di kalangan kita. Tapi bila habis saja bulan Ramadan, kenapa kita tak jaga solat tarawih yang kita jaga dalam bulan Ramadan? Kita perlu teruskan dalam bulan-bulan yang lain yang namakan dengan salat malam di kalangan kita. Ayah-ayah, ibu-ibu, jangan tinggal malam-malam kalian dengan solat. Bangun solat. Bangun. Kerana bangun solat ni di antara amalan-amalan para anbiya, amalan-amalan para nabi yang mempersiapkan diri dia untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga demikian. Amalan apa lagi dalam ibadah? Di kalangan kita suka menumpukkan harta. Menumpukkan harta, membanyakkan harta. Kumpul harta untuk apa-apa dalam hidup. Kumpul harta untuk apa? Kumpul harta untuk apa? Dia jawab, saya kumpulkan harta untuk simpanan bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KL beli SP, Ustaz. KL SP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Islam tak suruh kita simpan harta untuk bekalan hari tua. Tapi Islam disuruh simpan harta untuk bekalan ke syurga. Macam mana kita nak dapatkan syurga dengan harta kita? Ni simpan harta dia. Dia cari harta pandai. Tapi sampai hujung nyawa, dia tinggal harta atas dunia, dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Harta dia kena jawab.
terhadap apa yang dikumpulkan tadi. Biar cerdik sikit dalam hidup kita. Kumpul harta ni sampai hujung nyawa. Sekarang hujung nyawa dah dalam hidup kita ni. Hantar ke akhirat. Hantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat? Sedekah. Gunakan untuk perjuangan Islam. Harta benda. Jangan disimpan. Saya tengok masjid memerlukan lagi sumbangan ini. Sumbangan wakaf ditulis. Sebanyak lebih kurang 280,000 saja yang ada ni. Masjid perlu lagi. Harta kita lah berebut. Orang kawasan ni berebut. Ambil duit saya. Ambil. Waktu mana kita bagi harta kita ni, bukan kita bagi pada masjid. Kita bagi pada diri kita juga. Bila kita sampai di akhirat, kita jumpa balik harta benda kita ni. Ni kaedah dalam hidup kita. Orang mukmin. Jangan kita rumah kita di dunia dah ada dah. Rumah di akhirat tak ada. Cerdik ke tak cerdik dalam hidup? Cari harta kita ni biar ada. Kereta kita ada di akhirat. Rumah kita ada di akhirat. Makanan malam pertama kita dalam kubur, kita kena siap dah sekarang. Macam mana? Kita bajakkan orang berbuka puasa. Kita buat jamuan makan. Kita bagi makan pada fakir miskin. Bagi pada makan anak-anak tahfiz ini. Semua ni satu ganjaran yang besar yang Allah sediakan untuk diri kita. Bila kita masuk dalam kubur nanti, ular-ular hitam tadi akan hilang daripada kubur kita dan akan bercahaya kubur kita dengan harta benda yang telah kita gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita ni simpan. Dah pencen, balik kampung buat rumah besar. Siap je rumah besar, beli kereta besar. Untuk apa lagi dalam hidup dia? Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Nak suruh selesa ni, masuk rumah baru ni. Siap je, masuk seminggu rumah besar, meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, habis je dah kahwin dengan suami baru. Suami baru pula, petang-petang bawa kereta baru ni. Round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok, macam-macam je kereta ni kita sebut. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia panggil. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je. Membazir je dalam hidup. Jangan demikian dalam hidup kita. Harta jangan ditumpukkan di dunia. Harta mesti dihantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat? Wakaf. Macam mana nak hantar ke akhirat? Sedekah. Macam mana nak hantar ke akhirat? Hibah. Hibah. Bagi pada anak-anak kita. Panggil anak-anak kita. Bagi tahu terus pada dia. Abah meninggal dunia. Ibu meninggal dunia. Jangan ada seorang pun anak-anak ni berkelahi. Jangan berebut harta pusaka. Tak adanya. Rumah ni jangan rebut. Rumah ni abah nak bawa ke akhirat. Mak kamu nak bawa ke akhirat. Macam mana cara? Mari berjumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid. Saya meninggal dunia. Isteri saya meninggal dunia. Rumah tu saya wakafkan untuk masjid. Saya wakafkan untuk masjid. Masuk je dalam kubur. Berjumpa balik rumah kita tersebut. Tak percaya cuba try mati tak percaya. Nak tahu berjumpa tak berjumpa. Berjumpa balik rumah tersebut. Allah jadikan jauh lebih indah daripada apa yang ada atas dunia. Ni rumah kita direbut oleh anak-anak kita. Berkelahi adik-beradik di kalangan mereka tersebut. Yang kita dalam kubur sengsara dalam kubur. Selagi mana tak selesai harta pusaka yang ditinggalkan atas dunia, selagi itulah tak selesai orang dalam kubur. Tak selesai dalam kubur. Tuan-tuan nak seksa mak ayah tuan-tuan, tuan-tuan berkelahi berebut harta pusaka. Ataupun tuan-tuan tak payah berkelahi, biarkan dia begitu saja. Selagi mana nama dia masih ada lagi di bil elektrik, nama dia ada lagi pada bil akaun air, masih lagi ada hutang dengan Selcom ke dengan apa saja yang terikat dengan dia, selagi itulah dia tak selesai dalam kubur. Jangan buat demikian pada orang dah mati. Jangan seksakan mereka. Pastikan kita memastikan harta kita ni supaya bila masuk dalam kubur kita banyak harta benda kita, pahala-pahala kita menghadap depan Allah. 2. Yang ketiga, di antara kesilapan yang besar lagi, orang yang tak mampu nak hias kubur dia menjadi cahaya yang indah, kubur dia menjadi dalam keadaan raungan pada dia bila dia jaga perangai. Akhlak kena jaga tuan-tuan. Jangan putus silaturahim sesama kita.
Jangan ada di kalangan kita yang mati, di saat mana dia tak tegur siapa dengan orang lain. Siapa yang mati dalam keadaan dia tak tegur siapa, di antara satu sama lain, la yadkhulul jannah. Rasulullah sebut tak masuk syurga. La yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang mati di saat mana dia sedang memutuskan silaturahim. Tak masuk syurga. Nak sebutnya, dia putus dengan siapa? Orang lelaki, dia sedang memutuskan hubungan dia dengan mak dan ayah dia. Kenapa dia putus hubungan dia mak dengan ayah dia? Kerana dia sedang menjaga hati isteri dia dan anak-anak dia. Dia lupa terhadap tanggungjawab dia terhadap mak dan ayah dia. Orang perempuan, kalian sedang memutuskan silaturahim dengan siapa? Dengan suami kalian. Dengan suami kalian. Suami kalian terasa hati dengan kalian. Kebanyakan orang perempuan dilakukan demikian. Dosa yang sering kali dilakukan oleh orang perempuan terhadap suami dia, berkasar dengan suami dia. Sampai tersimpan perasaan, kata-kata yang mengguriskan hati dan perasaan suami dia. Suami dia simpan je dalam hati. Sakit hati Allah saja yang tahu. Nyakit tu mula-mula kahwin kerana berkasar dengan suami. Angkat suara depan suami, cakap kasar depan suami, kata macam-macam gaya pada suami. Suami simpan dalam hati. Sakit hati suami. Dia simpan dalam hati. Terbawa-bawa sampai ke tua. Sampai tua. Kena penyakit pada suami. Suami kena penyakit apa? Penyakit takut bini. Dia panggil demikian. Takut pada isteri dia. Dalam tak sedar, jaga yang disebut dengan hati isteri dia. Jaga anak-anak dia. Dia sakitkan hati mak dan ayah dia. Dia sakitkan hati mak mertua dan ayah mertua pula. Ni kebanyakan dosa orang lelaki. Termasuk saya. Nak sebutnya demikian. Terlampau kita ni nak jaga perasaan hati tersebut. Nak jaga hati isteri. Sampai kita kena penyakit dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik. Jaga-jaga. Kenapa terdiam semua macam pernah kena je ni? Nak sebutnya di kalangan kita. Ni di antara dosa. Mati di saat mana suami kalian tergoris perasaan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mati di saat mana suami terasa hati dengan isteri, ingat boleh masuk syurga. Tak ada syurganya, meraung dalam kubur sekejap lagi. Tak berjumpa syurga. Fatimatus Zahra, waktu mana dia bercakap kasar sekali dengan Sayyidina Ali. Satu petang, tengah-tengah minum air, pada petang hari, dia bergurau dengan Sayyidina Ali. Cakap kasar dengan Sayyidina Ali. Terkeluar perkataan kasar. Menyebabkan Sayyidina Ali terdiam. Terdiam. Fatimatus Zahra cepat-cepat. Cepat-cepat minta maaf dengan Sayyidina Ali. Maafkan saya. Saya tak teras. Saya tak terjangka terjadinya demikian. Minta maaf. Pusing jasad Sayyidina Ali. Minta maaf. Sebanyak 72 kali pusingan. Pusing minta maaf. Sayyidina Ali diam. Sampai Fatimatul Zahra, bila dia dalam keadaan diam tersebut, Fatimatul Zahra turun daripada rumah. Balik menangis. Balik ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila tengok anak perempuan dia dah balik, Rasulullah ambil ridak, Rasulullah hampar ridak Rasulullah, dan Fatimatul Zahra duduk atas ridak tersebut. Bila duduk atas ridak tu, Rasulullah hampar. Rasulullah tanya, kenapa dengan kamu wahai Fatimah? Cerita pada saya. Cerita pada saya, ayah kamu Rasulullah. Apa yang berlaku dalam hidup kamu? Fatimatul Zahra cerita. Dengar je begitu, Rasulullah tarik ridak yang telah duduk oleh anak perempuan dia. Rasulullah sebut, balik kamu wahai Fatimah. Minta maaf dengan suami kamu. Wahai Fatimah, kalau sekiranya kamu meninggal dunia, saat mana suami kamu Ali sedang terasa hati dengan kamu, aku Muhammad Rasulullah tidak akan mensolatkan jenazah kamu wahai Fatimah. Nak sebutnya besar suami dalam hidup seorang isteri. Besarnya nilai. Manakala ibu dan ayah bagi orang lelaki kena jaga. Jangan lepaskan peluang kita nak jaga mak ayah kita. Ni mak ayah kita dah tua, kita lepas. Bagi pada orang lain. Tak berebut langsung nak jaga. Ni dosa yang sering kali dilakukan oleh orang lelaki. Sampai mak dan ayah terasa hati dengan anak-anak lelaki.
Yang ni paling bahaya dalam hidup. Tak ada nilai dalam hidup kita menjadi seorang lelaki kalau sekiranya mak ayah kita berada pada orang lain, tak berebut untuk kita nak jaga dalam kekeluargaan kita. Patutnya mak ayah kita ni pintu syurga dalam hidup kita. Kita berebut. Jangan guriskan hati mereka. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sebut depan mak ayah kamu. Wala tanharhuma. Jangan tengking kata-kata mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Cakap dengan mak ayah ni lemah lembut dalam hidup kalian. Waktu mana kamu dah ada jawatan, waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Tutup sayap-sayap kamu depan mak ayah kamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Cakap dengan mak ayah ni, wahai Tuhanku, belah kasihanlah pada mak ayah saya sebagaimana dia belah kasihan pada saya waktu mana saya kecil dahulu, ya Allah. Ni dia akan jadi demikian dalam hidup kita. Jangan sampai mak ayah kita terasa hati dengan kita. Ini kena ingat. Di antara sebab inilah yang menyebabkan warna-warna menjadi pudar di alam barzah kita, menjadi kosong, sehingga kan agar bila kita diberi kesempatan oleh Allah ini, kita betulkan balik. Waktu mana kita hidup sekarang ni, betulkan balik agar barzah kita menjadi barzah yang indah waktu mana kita menghadap depan Allah. Saya mohon maaf kerana panjang sikit masa ni. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam ini, Allah jadikan sedikit cara kita berfikir lain sedikit. Balik malam ni termenung sikit, biar panjang sikit. Tanya pada keluarga kita. Tuan-tuan balik nanti, tanya isteri kita, suami kita. Saya ni kalau saya mati malam ni lah, agak-agak saya dalam syurga tak besok? Tanya je soalan ni. Biar kita sentiasa tanya di kalangan kita soalan ni. Jumpa je dengan kawan kita tanya, saya ni ahli syurga ke saya ni ahli neraka? Sentiasa bertanya soalan ni. Tanya soalan ini. Jangan kita sibuk tanya projek apa lagi yang kita nak dapat. Jangan sibuk tanya nak makan apa lagi. Cuba tanya di kalangan kita ni, saya ni kalau saya mati, saya ni ahli syurga ke saya ni ahli neraka? Yang ni yang perlu kita tanya. Biar mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang malaikat sambut kita. Bila kita dekat nak meninggal dunia, dengar malaikat sebut, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat sebut kabar gembira terhadap syurga yang telah Allah sediakan untuk diri kami. Waktu tu mercik atas dahi kita ni, peluh-peluh. Dan nampak air mata ni mengalir. Hidung ni kembang kempis. Rasulullah sebut, itu tanda dia di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah.